solat tiang agama. Siapa yang mendirikan solat menegakkan tiang Islam. Siapa yang meninggalkan solat meruntuhkan tiang Islam. Soalan kita sekarang ni, kenapa solat tiang agama? Itu soalannya. Kenapa solat tiang agama ini? Kenapa bukan haji tiang agama? Kena haji bagi yang mampu, Pak. Bagi yang mampu. Tak mampu jangan paksa naik haji lah. Makanya kata Nabi, yaumul jum'ah hajjul lil fuqara. Hari Jumat hajinya orang miskin. Ibadah puasa berat. Siapa cakap puasa tak berat? Daripada pagi menahan lapar sampai ke petang. Kadang pukul 9 tegur pun tak menyaut lagi dah. Assalamualaikum. Betul. Nak sebut jawab salam pun tak sanggup. Mana? Nak jemput pasar pun macam tak mampu, lapar. Tapi bukan puasa tiang agama. Kenapa? Karena puasa pun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Zakat pun bagi yang mampu. Tengok. Tapi kalau salat, ada ayat mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan beratkan kamu kecuali batas kemampuanmu. Kalau solat itu bukan bagi yang mampu, batas kemampuan. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu. Tapi kalau solat batas kemampuan, tak mampu berdiri duduk. Itu pasal dalam rukun yang 13. Baca rukun 13 tu. Pertama, berdiri betul, koma bagi yang mampu. Ada koma situ. Dia bukan cakap berdiri betul, titik. Ini kalau dah titik, si bungkuk tak sembayang lah. Dah tua-tua ni. Kenapa tak sembayang? Aku tak betul berdiri ni. Adalah. Tak mampu berdiri betul, engkau duduk. Duduk. Boleh? Boleh. Duduk tak boleh juga. Baring. Baca baring. Hadap kiblat. Sakit sangat Pak Ustaz, nak cakap pun tak boleh. Dalam hati. Dalam hati pun tak boleh Pak Ustaz. Engkau bungkus. Selesai masalah. Kalau dalam hati pun tak boleh lagi, innalillah lah. Ustaz, aku nak baca Fatihah tapi aku tahulah sendiri Ustaz, orang Jawa baca Fatihah tahulah ngalpatekoh terus ni. Macam mana Ustaz nak ikut bahasa Arab? Tak boleh nampaknya itu. Inilah boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan boleh sepanjang dia tidak berniat merubah makna dan dia wajib belajar. Sana banyak juga. Allahu Akbar, alhamdulillah ngerabbil ngalamin, ngarahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba perhatikan, dari segi sastra bahasa Arab dia salah. Tapi tadi saya katakan batas kemampuan. Asal dia tidak berniat merubah makna, boleh. Itulah solat. Tak ada alasan untuk kita tinggalkan. Saya Ustaz ada hafal ayat 1 je, Inna Ataina je Ustaz. Engkau mainkan Inna Ataina tu sampai mati pun gasak engkau lah. Subuh Inna Ataina, maghrib pun Inna Ataina Ustaz, zuhur Inna Ataina Ustaz. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. 8 tahun dia baca Inna Ataina pun tak kisahlah. 8 tahun dia baca Inna Ataina, malaikat pun dah faham. Dia baru nak tabir Allahu Akbar, kata malaikat, Inna Ataina lah ni. Tak ada alasan. Peristiwanya mengkagumkan.
Kenapa solat yang agama? Karena dia batas kemampuan. Yang lain bagi yang mampu. Yang kedua, tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendirikan solat seolah-olah sempurna rukun Islam yang 5. Ini beza dia. Kalau kita naik haji, belum tentu seolah-olah filsafat sempurna. Tapi kalau kita dirikan solat 5 waktu, seolah-olah sempurna rukun Islam yang 5. Oke, rukun Islam pertama apa? Syahadat. Dalam solat ada syahadat tak? Ada, selesai. Rukun Islam yang kedua, solat. Memang dia solat. 2, selesai. Rukun Islam ketiga, puasa. Puasa tak boleh makan dan minum, mengekang hawa nafsu, betul? Solat pun tak boleh makan dan minum, mengekang hawa nafsu. Ada tak orang lagi solat Allahu Akbar, kopi cik, tambuah? Tak ada. Rukun Islam keempat, zakat. Zakat mengeluarkan kewajipan 2,5% atau 2,5%. Kalau kita solat, artinya kita menzakatkan waktu kita kepada Allah, karena Allah pemilik mutlak waktu itu. Rukun Islam kelima apa? Haji. Haji menghadap Baitullah, solat pun menghadap Baitullah. Klop, selesai masalah. Kenapa solat yang agama? Bu tengok, berapa rakaat solat? 17. Kenapa 17? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Why 17? Kenapa 17? Oh, mestilah. Pada tahu itulah yang tahu. Itu pun dah penat menghafal dia. 17. Susah nak sebut. Pertama, solat dikerjakan Nabi, solat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4, jumlahnya 8. Tengok indahnya perintah solat. Menurut fikih, sirkan suaramu, pelan sikit, pelan. Apa makna yang tersirat? Karena engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Untuk masuk kepada surga, cukup engkau saja tahu. Tak payah bising lah, beramal nih. Ini. Sekarang maghrib 3, isya 4, jumlahnya 7. Maghrib dan isya ini kuatkan sikit suaramu. Apa makna yang tersirat? Karena engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Tinggal berapa lagi? 2, subuh. 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. Artinya dengan solat 5 waktu 17 rakaat, makna yang tersirat 8 pintu surga kita ketuk, 7 pintu neraka kita berlindung. Siang malam kita minta ampun. Itu yang tak sedap nih. Suami tak sembayang, isteri tak sembayang, dia berpantun pula dalam bilik. Kalau jalan ke Bandar Hulu, janganlah lupa petik kemboja. Kalaulah mama mati dahulu, tunggulah papa di pintu surga. Sembayang tidak. Itu malaikat geram tu. Kalau malaikat tu boleh jawab pantun, dia jawab tu. Sayur nangka biji kemiri, dah tua bangka tak tahu diri, dia cakap. Cubalah fikir. Sembayang tidak, mengaji tidak, puasa pun tidak. Bila mati, sibuk. Masuk surga, masuk surga. Cuba kita fikirkan.